Maka Lelio kah? Jadi saya akan membincangkan tentang pelancongan makanan ini dengan lebih lanjut. Dan kumpulan kami mengambil Pulau Pinang sebagai destinasi utama pelancongan. Ramai gila weh, ramai gila pelancong-pelancong. Mai Penang, mai nak makan lah. Mi dengan nasi gandak, semua dengan pasembok, dengan teh tarik, semua sur. Hello, it's me, Halls dan Shoppers 2003 menyatakan bahawa pelancongan makanan merujuk kepada pengalaman fizikal yang didorong oleh keinginan untuk terlibat dengan makanan tempatan. Selain Halls dan Shoppers, banyak lagi tokoh-tokoh lain yang memberikan pemahaman atau definisi awal tentang pelancongan makanan. Antaranya ialah Assalamualaikum dan hai, saya Uni Syairah binti Alauddin akan membentangkan tugasan kumpulan saya yang bertajuk Pelancongan Makanan Wilayah Tempatan di Pulau Pinang. Antara makanan yang menjadi tarikan di Pulau Pinang ialah nasi kandar. Orang kata, sebut je nasi kandar, teringat Pulau Pinang. Okey, antara keistimewaan nasi kandar ini ialah nasi kandar ini akan dihidangkan dengan kepelbagaian kari dan ayam berempah. Tahukah anda di manakah lokasi nasi kandar yang terfamous di Pulau Pinang? Jika ingin tahu, sila pergi ke Jalan Gurdwara, Georgetown. Makanan yang menjadi tarikan pelancong di Pulau Pinang yang seterusnya ialah pasembok. Atau orang Pinang akan panggil pasembok. Kalau salah sebut, jangan marah, nah. Okey, apakah keistimewaan pasembur ini? Keistimewaan pasembur ini adalah dia merupakan cucur udang yang dimakan bersama kuah kacang yang pekat dihiasi timun. Namun, tahukah anda di mana lokasinya? Lokasinya terletak di Selera Padang Kota. Okey, mi sotong juga merupakan salah satu makanan yang menjadi tarikan pelancong di Pulau Pinang. Tahukah anda apakah keistimewaan mi sotong ini? Mi sotong ini merupakan hidangan yang mi rebus yang dihidang bersama tauge, ubi kentang dan juga telur. Apakah yang menjadikan mi sotong ini istimewa? Iaitu sambal sotong yang diletak di atas mi goreng tersebut. Lokasi mi sotong ini juga terletak di Selera Padang Kota. Okey, sekian saja daripada saya. Sehingga berjumpa lagi. Bye. Hai, Assalamualaikum. Bersama saya Muhammad Nasruddin Hashim. Okey, hari ini saya akan menceritakan tarikan dan produk pelancongan iaitu Bihwa Cafe yang terletak di Pulau Pinang. Pulau Pinang sememangnya dikenali dengan panggilan syurga makanan.
Nak tahu kenapa dipanggil syurga makanan? Kerana di situ terdapatnya salah satu makanan yang paling digemari oleh masyarakat, iaitu char kway teow. Penduduk di Pulau Pinang majoritinya kaum Cina. Mungkin ada di antara anda ragu dengan status makanan halal di sana. Tetapi jangan risau, walaupun restoran Cina, char kway teow yang dijual di sini adalah halal dan sememangnya sudah popular, bukan sahaja di kalangan penduduk tempatan tetapi di kalangan pelancong. Okey, restoran ini mempunyai tempat duduk yang banyak, selesa dan ruang yang luas. Waktu malam pun sentiasa ada pelanggan. Sebut sahaja char kway teow Sungai Dua, pasti restoran ini menjadi cadangan. Kalau anda hendak tahu, restoran ini sudah beroperasi sejak tahun 1992 lagi dan mendapat liputan dari akhbar. Popular kan? Restoran ini terletak berdekatan Sunway Central Mall serta dikenali dalam kalangan masyarakat Melayu. Harga pun berbaloi, hanya RM6 sahaja. Berbaloi kan? Seterusnya, makanan famous di Penang adalah street grill, iaitu burger cheese leleh. Tengok pun dah sedap. Tak hairanlah burger cheese leleh ni menjadi makanan kegemaran masyarakat tempatan kan? Okey, lokasi penjualan burger ini terletak di Van Honda, Sungai Pinang, iaitu di Georgetown. Kepada anda yang ingin merasa burger cheese leleh ini, bolehlah berkunjung di Pulau Pinang. Mesti tak puas hati punya. Okey, destinasi seterusnya adalah Air Hitam, pinggir barat George City. Adalah rumah bagi dua destinasi pelancongan yang terkenal di Pulau Pinang, iaitu Kok Lok Si dan Bukit Pinang. Okey, beberapa makanan Pulau Pinang yang terbaik boleh didapati di Air Hitam termasuklah asam laksa dan juga kari Pulau Pinang. Asam laksa ini juga famous di kalangan penduduk dan para pelancong. Kalau anda hendak tahu, sehingga ke hari ini pertanian sayur di Bukit Air Hitam masih menghasilkan sayur yang dibawa turun dari bukit dan diangkut ke pasar atau dipasarkan di bahagian lain di bandar Georgetown. Namun, Air Hitam telah mengalami pembandaran pada tahun 1970 dan menjadi destinasi popular di bandar Georgetown. Okey, di sini saja perbincangan saya. Jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amri bin Uslan, nomor metrik BS171103558 seperti yang tertera di tepi saya. Okey, pada kali ini part saya akan memperincikan lagi apakah masalah yang dihadapi terhadap pelancongan makanan skala wilayah tempatan di Pulau Pinang, Malaysia. Yang pertama, premis makanan yang tidak mementingkan kebersihan. Memetik daripada Harian Metro, Jabatan Kesihatan Persekitaran Bahagian Pelesenan Majlis Bandaraya Pulau Pinang MBPP mendapati bahwa 3 premis makanan nasi kandar didapati dalam keadaan kotor. Di sini mereka melakukan sebuah operasi besar-besaran di lokasi-lokasi yang terpilih di Pulau Pinang. Sebagai tamsilannya, ia merupakan salah satu masalah yang dihadapi terhadap pelancongan makanan skala wilayah tempatan di Pulau Pinang itu. Oke, tambahan lagi, ia juga merupakan puncak semakin berkurangnya tarikan pengunjung di kawasan tersebut. Yang kedua, kesadaran peniaga terhadap produk makanan berkonsepkan halal toiban juga merupakan satu masalah terhadap produk makanan di Pulau Pinang. Oke, memetik daripada kajian Nur Hidayah Amira Nurdin yang bertajuk Kesadaran dan Pengetahuan terhadap Halal Logistik di kalangan pengusaha truk
makanan. Dapatan kajian mendapati bahwa 9 daripada 13.000 responden tidak mempunyai pengetahuan tentang kehalalan dalam perkhidmatan makanan tersebut. Seperti mana yang kita tahu bahwa konsep halal thayyiban bagi muslim adalah satu konsep yang dititik beratkan. Semakin banyak pembukaan premis makanan di Penang ataupun Pulau Pinang membangkitkan lagi isu makanan halal bagi muslim. Jadi konsep halal thayyiban pada perkhidmatan tidak diutamakan apabila pengusaha lebih mementingkan keuntungan daripada perkhidmatan itu sendiri. Masalah yang ketiga adalah kemerosotan harga produk makanan tempatan akibat daripada pandemik COVID-19. Memetik daripada sumber M-Star, berlaku penurunan harga musangking, anggarannya adalah 20 hingga 50%, yaitu dahulunya harga sekilo musangking itu adalah Rm55, namun selepas berlakunya pandemik ini maka berlaku penurunan yang drastik, yaitu sekilo Rm33 ringgit. Ia berpuncak daripada buah tidak lagi dapat diekspor di negara China. Seperti mana yang kita tahu bahwa negara China merupakan negara yang terbesar mengimpor buah durian musangking daripada Malaysia. Seterusnya, akibat daripada perintah kawalan pergerakan yang dilakukan oleh setiap negara menyebabkan pelancong luar negara tidak lagi dapat datang ke Malaysia, menyebabkan produk makanan semakin berkurang. Keuntungannya menyebabkan status ataupun pendapatan masyarakat semakin berkurang akibat daripada pandemik ini. Itu saya dari saya. Sekian. Terima kasih. Oke, selamat pagi dan salam sejahtera. Sebelum itu, nama saya Larry Gidin. Dan apa yang saya akan sentuh pada hari ini adalah berkaitan dengan kaedah dan cara bagi meningkatkan kedatangan pelancong dalam skala lokal di Malaysia berkaitan dengan pelancongan pemakanan. Apa yang kita tahu bahwa negara Malaysia merupakan negara yang kaya dengan pelbagai makanan. Jadi, terdapat pelbagai kaedah bagi meningkatkan kedatangan pelancong di negara ini. Yang pertama adalah pengusaha harus mewujudkan website, Facebook, YouTube, dan pelbagai kaedah bagi mempromosi makanan mereka agar pengunjung ataupun pelancong mudah untuk datang dan melihat pelbagai makanan yang disediakan. Okey, yang seterusnya adalah pengusaha harus memberi harga yang berpatutan kepada pelancong dengan memberi pelbagai package kepada mereka agar pelancong itu mudah memilih dan senang untuk memilih makanan apa yang mereka akan makan. Okey, yang seterusnya adalah pengusaha harus berfikir di mana mereka meletakkan lokasi yang strategik agar ramai pelancong akan datang. Sebagai contoh, pengusaha akan mewujudkan kedai mereka di pusat peranginan ataupun di kawasan pantai. Sudah tentu jika mereka membuat kedai mereka di kawasan tersebut, sudah tentu kedai mereka laris dengan pelancong yang datang. Okey, yang seterusnya adalah ini sangat penting di mana pengusaha harus menyediakan pelbagai fasiliti yang menarik agar menimbulkan ataupun menimbulkan rasa minat mereka untuk datang, untuk berkunjung di kawasan tersebut untuk menikmati makanan yang disediakan. Okey, itu merupakan cara-cara yang sangat efektif bagi meningkatkan kedatangan pelancongan pemakanan dalam skala lokal di Malaysia. Okey, sekian dan terima kasih. Secara kesimpulannya, pelancongan pemakanan merupakan salah satu tarikan pelancongan yang semakin terkenal di Asia Tenggara, khususnya di Malaysia. Oleh itu, terdapat pelbagai bentuk tindakan yang harus dilakukan oleh sesetengah pihak dalam meningkatkan
Maka dengan itu produk makanan yang disediakan memberi impak kepada kedatangan pelancongan di negara ini.